Kali yang kita muliakan saudara pengacara majlis, yang kita muliakan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Hannan, yang kita muliakan ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan imam, muslimin, muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut Alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, dengan harapan Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah undang kita, Allah sendiri yang jemput kita, Allah sendiri yang panggil kita untuk datang dan duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap raudhatan min riyadil jannah. Allahu akbar. Kita sebenarnya sedang duduk dan berada dalam sebuah taman di antara taman-taman syurga Allah. Berbahagialah tuan-tuan. Berpadukan hadis baginda bersabda, qala Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm, atau kama qala. Yang bermaksud, kata Nabi, apabila kamu lalu berhampiran dengan raudhah, yang saya artikan sebagai taman syurga, bahkan telah kamu singgah dan masuklah ke dalam taman syurga itu. Alhamdulillah kita dah masuk. Lalu sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, majlis ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, setiap majlis ilmu, tak kira di mana, dalam masjid ke, dalam surau ke, di pasar ke, di padang bola ke, di tepi jalan ke, semua majlis ilmu adalah taman syurga Allah. Yang penting orang-orang yang duduk dalam taman syurga Allah seperti ini, di atas kepala kita sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayapnya, untuk menaungi kita dengan penuh rahmah dan barakah. Dan sepanjang kita duduk dalam majlis ini, maka selama itulah kita mendapat rahmah dan barakah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, untuk malam ini saya diminta untuk menyampaikan ceramah dengan tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu keluarga bahagia diredai Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cakap pasal keluarga bahagia. Tuan-tuan, apakah tuan-tuan faham dengan perkataan ini? Keluarga bahagia, apa arti bahagia? Macam-macam tafsiran
Macam-macam pengertian diberikan keluarga bahagia. Tapi sebenarnya bagi saya, bila sebut bahagia, ia merupakan satu perkara yang agak relatif, yang susah hendak tertakrifkan. Kerana lain orang, lain pahaman dia tentang bahagia. Ada orang kata keluarga bahagia ialah keluarga yang duit banyak, yang kaya. Saya kata orang kaya tak bahagia juga. Kadang-kadang berapa ramai orang kaya raya, rumah tangga porak-poranda. Ada orang kata rumah tangga boleh bahagia bila suami berpangkat besar. Saya kata tak betul juga. Berapa ramai orang berpangkat besar, rumah tangga kocak kecil juga. Kalau begitu, nak sebut bahagia tu apa dia? Bagi saya, bahagia satu perkataan yang boleh saya artikan sebagai satu perasaan yang hanya dirasa oleh hati orang, bukan pada zahirnya, bukan pada rumah besarnya, bukan pada pangkat besarnya, bukan pada kedudukan mewahnya, tapi dia pada hati sebenarnya. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir orang yang duduk di rumah buruk, condong, sengit, tapi mereka bahagia. Hidup mereka Masya Allah, Tabarakallah. Nak banding orang yang hidup rumah besar, mewah, rumah banglo, menantu bangla, tapi hidup mereka tak mewah, hidup mereka tak bahagia, kocak kacir, kadang-kadang bercerai-berai. Kalau begitu, malam ini kita kongsi ilmu tentang pengertian bahagia sebenarnya. Bagi saya ialah bahagia satu perasaan yang hanya dirasa oleh hati, rasa tenteram, rasa tenang. Itu dia katakan bahagia. Jadi itulah Allah sebut dalam firman-Nya di ayat 21 surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin tafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, bila mana Allah ciptakan untuk kamu, wahai lelaki, isteri-isteri. Allah jadikan kita pasangan-pasangan yang dinamakan isteri. Tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu berasa tenang, berasa tenteram, berasa aman, berasa damai. Ada rasa tak? Rasa. Itulah bahagia. Kalau tak ada rasa, itu tidak bahagia. Lagi Allah kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara pasangan suami isteri itu perasaan kasih sayang, dan ada perasaan simpati dan kasihan belas, yang dimaksud sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang ada akal berfikir. Baik. Contoh, hari ini kita bercakap masalah rumah tangga, masalah keluarga. Apakah semua keluarga kita bahagia? Tuan-tuan, kalau rumah tangga bahagia, macam mana Tok Qadir pening kepala? Pergi mana negeri pun, pejabat qadi pening kepala. Kata apa? Tak habis-habis masalah krisis rumah tangga, tak habis-habis. Isteri datang mengadu, suami datang mengadu, di sana pula isteri datang mengadu, Tok Qadi yang pening kepala, jangan buat. Kenapa mereka mengadu? Hidup tak senang, hidup tak tenteram, hidup tak aman, hidup tak bahagia. Pasal apa? Ada sebab-sebab. Dalam kajian setengah orang yang saya ikuti, bila rumah tangga tidak bahagia, kocak-kacir, porak-poranda, berkrisis, bersengketa, akhirnya bercerai-berai, punca utamanya dua. Punca utamanya dua. Yang pertama, karena ego. Yang kedua, jahil.
tentang peranan dan tanggungjawab. Itu punca. Yang pertama, ego. Tuan-tuan tahu ego ni apa? Saya tak tahu bahasa apa. Cuma orang kata, saya sebut lah. Punca pertamanya ego. Apa dia ego? Biasanya ego ni berlaku pada diri siapa? Suami ke isteri? Biasa suami ke isteri? Tak tahu. Biasanya pada suami. Kadang-kadang ada juga isteri yang ego. Kalau isteri ego lagi bahaya. Kalau isteri itu ego, silap-silap kepala suami kena putar. Itu kalau isteri yang ego. Apa dia ego? Ego ni tuan-tuan, satu perasaan yang tak ada mengaku dia silap bila dia buat salah, dan dia rasa dialah yang lebih. Itu ego. Contoh, kita katakanlah dalam sebuah rumah tangga, kalaulah kita katakanlah kalau isteri ni sepak gelas pecah, itu contoh. Isteri sepak gelas pecah, siapa nak marah siapa? Siapa nak marah siapa? Suami akan marah isteri dia. Gelas besar itu tak nampak, siapa habis? Pergi ambil gelas dapur tu atur, siapa pergi habis? Suami marah isteri. Nampak tak? Tapi kalau anak siapa gelas tu pecah, siapa marah? Mak marah, ayah marah. Yang marah tu siapa? Dia bukan siapa tersepak. Sepatut bila anak siapa gelas pecah, puji anak tu. Oh bagus anak ayah siapa gelas pecah kaki tak ada apa-apa. Sepatutnya, tapi tak, dia marah pula tu. Ada berlaku tak? Itu ego. Baik, sekarang kalau suami siapa gelas, suami siapa gelas pecah, siapa nak marah siapa? Siapa nak marah siapa? Suami juga marah. Siapa letak gelas sini? Minum tak simpan? Dan kali minum tak, biar aku siapa pergi habis. Isteri siapa? Dia marah bini dia. Dia siapa? Dia marah bini juga. Itu ego. Sebab itu tak bahaya kalau ego rumah tangga ini. Sepatutnya dalam kehidupan suami isteri tidak ada ego. Siapa buat salah, dia kena mengaku dia salah dan minta maaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebagai contoh yang terbaik. Saya nak bawa satu cerita. Pernah satu ketika Nabi balik ke rumah dia lewat malam. Nabi balik lewat malam. Nabi ini tuan-tuan, dia balik rumah lewat malam ada dua cara. Dia balik lewat malam, dia dapati rumahnya masih percaya ada lampu. Dia yakin isteri dia belum tidur. Nabi akan beri salam. Aisyah pernah meriwayatkan, Nabi dia balik rumah dia bagi salam. Maka kata Aisyah, apabila Nabi balik bagi salam, aku sambut kepulangan dia dengan penuh mesra dan kasih sayang. Itu Aisyah. Tapi kalau Nabi balik lewat malam, lampu rumah dah gelap, Nabi yakin isteri dia dah tidur, dia takkan bagi salam. Dia takkan ketuk pintu rumah. Hadis meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan. Nabi balik lewat malam, kalau lampunya gelap, dia takkan ketuk pintu rumah dia. Dia takkan beri salam. Dia buat apa? Dia buka pintu. Pernah diriwayatkan Nabi balik lewat malam, Nabi buka pintu, pintu tak kunci, dia masuk tidur. Pernah berlaku satu ketika Nabi balik lewat malam, dia tak bagi salam, dia tak ketuk pintu, dia buka pintu, pintu berkunci. Apa dia buat? Apa dia buat? Ini hadis riwayat Nabi tidur depan pintu. Nabi tidur depan pintu. Musim sejuk, tak ada selimut, tak ada bantal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Boleh bayang tak macam mana?
Dia buka pintu, pintu berkunci. Dia tak ketuk, dia tak bagi salam, dia tak panggil isteri dia. Dia tidur depan pintu. Ini hadis. Besok pagi Aisyah bangun tidur, tengok Nabi tak ada dalam rumah. Aisyah yakin Nabi di masjid. Maka Aisyah pun bersiap-siap nak pergi sembahyang subuh bersama Nabi di masjid. Sebaik Aisyah buka pintu rumah, tengok-tengok Nabi masih tidur, kesejukan depan pintu rumah dia. Tuan-tuan, Nabi tidur depan rumah, Nabi tidur luar rumah. Allahu Akbar. Aisyah dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba Nabi pun sedar. Sebab Nabi sedar, Aisyah berulang kali, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta maaf, saya minta ampun, saya minta maaf, saya minta ampun. Tu Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah, kamu tak payah minta maaf, kamu tak salah, yang salah saya. Oleh itu ya Aisyah, saya minta maaf kepada kau. Nabi minta maaf kepada Aisyah, tidur luar rumah. Dalam situasi ini siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Tak tahu sebenarnya. Nabi yang salah. Pasal apa dia balik? Balik lewat. Tu urusan resmi di luar. Mungkin pergi berdakwah, mungkin pergi berbincang urusan-urusan agama, urusan orang Islam. Balik, pintu berkunci, tidur luar. Salah Nabi. Kalau kita pergi disko balik lewat, salah siapa? Kalau kita pergi disko balik lewat, pintu berkunci, kalau kepala orang tak pecah, pintu yang pecah. Betul tak? Ini ego. Nabi tidak ada ego. Nabi kata, ya Aisyah, kamu tak payah minta maaf, kamu tak bersalah, yang salah saya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi mengaku dia salah. Kita pernah mengaku salah tak? Pernah tak? Pernah minta ampun bagi bini tak? Itu ego. Lepas ini, siapa buat salah, dia kena mengaku dia salah, minta maaf. Dia salah dengan isteri, minta maaf dengan isteri. Salah dengan anak, minta maaf pada anak. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Susah sikit Ustaz. Itu ego tu. Itu punca utamanya. Dan punca yang keduanya ialah jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Inilah di antara punca-punca yang menyebabkan rumah tangga berkrisis, bergaduh, berselisih, akhirnya berpisah. Walaupun dalam Islam Nabi letak satu garis panduan. Siapa anak keluarga dia bahagia, Nabi dah kata. Apa kata Allah Rasul? 4 sumber kebahagiaan seseorang. 4 sumber kebahagiaan seseorang. Kalau tuan-tuan nak bahagia, cari 4 perkara ini. Yang saya kata, apa dia? Pertama sekali kata Nabi, an takuna zaujatu salihah. Yang pertama, mesti isterinya seorang perempuan yang salihah. Itu pertama sekali. Pastikan isteri kita perempuan yang salihah. Saya pernah tanya seorang suami, tuan, kahwin dah 30 tahun. Kahwin dah 30 tahun. Tanya dia, tuan, isteri tuan salihah tak? Apa dia jawab? Ustaz, tak perasan. Menikah dah 30 tahun. Dah bercucu. Tanya dia, isteri dia salihah tak? Dia jawab, tak perasan. La ilaha illallah. Itu mana ni? Macam mana kita nak kenal isteri dia salihah ataupun tidak? Buka Quran ayat 34 surah An-Nisa. Ayat 34 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu isteri salihah.
Allah kata, adapun isteri-isteri yang salihah ialah isteri-isteri yang qanitatun. Apa dia qanitat? Apa dia qanitah? Qanitah ialah satu perkataan yang begitu umum yang merangkumi di bawahnya taat. Artinya isteri yang taat perintah Allah, taat perintah Rasul, suami. Itu qanitah itu. Tapi kalau dia taat Allah saja, taat Rasul, suami tak taat, itu bukan salihah. Dia tak salihah. Sebab itulah satu-satunya perempuan yang Allah beri dia gelaran qanitah, Maryam ibu Isa. Allah sebut dengan firman di akhir surah At-Tahrim, di akhir surah An-Rajim, wa ma akhsana fihi min ruhina wa sadaqat biha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dia perempuan qanitah. Maryam anak Imran yang kami kawal kehormatan diri dia. Allah yang kawal kehormatan Maryam, Allah yang jaga kehormatan Maryam. Dan dialah merupakan satu perempuan dalam dunia yang mana-mana lelaki yang bukan mahramnya kecuali anaknya Isa. Itu Maryam. Dia taat perintah Allah, dia percaya kitab Allah, dia yakin kepada Allah, dan dia perempuan qanitah. Jadi kalau isteri kita macam tu, qanitah lah. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat suami, dan menjaga kehormatan diri dia. Itu isteri salihah. Itu syarat pertama untuk mendapat kebahagiaan hidup berkeluarga. Isteri tuan-tuan salihah tak? Nah, tak jawab juga. Tak perasan saya tadi. Satu. Syarat yang kedua kata Nabi, wa auladuhu abrara. Anak-anak yang tahu mengenang budi dan jasa. Anak-anak yang menyejukkan hati dan perasaan kedua ayahnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini masalah yang kedua. Anak-anak yang menyejukkan hati dan perasaan mak ayahnya. Dia tengok anak dia sejuk ayah hati, seronok. Tapi kalau tengok anak seorang penagih dadah, seorang penyangak, seorang penyamun, seronok atas hati mak ayah? Seronok tak? Di rumah merempit, melalak, melolong, senang ke hati mak ayah? Nabi kata wa auladu abrar, anak-anak yang tahu mengenang jasa mak ayah, yang tak ada masalah. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kata Nabi, wa khulaqa'uhu salihin, kawan rakan yang baik. Tuan-tuan berkawan dengan kawan rakan yang baik, kita kepada kebaikan, yang dia membawa kita kepada kebaikan. Itu kawan yang baik. Bukan kawan yang menjanamkan kita. Penagih dadah puncanya kawan, puncanya orang yang rokok, akhirnya dia menjadi penagih dadah. Itu puncanya kawan. Lepas tu saya, ini adalah nasihat saya kepada anak-anak saya, cari kawan rakan yang baik-baik, yang membimbing kita ke arah kebaikan. Lebih lagi saya nasihat anak-anak saya, jangan isap rokok, jangan cakap terang-terang. Sebab kalau anak saya berkahwin dengan isap rokok, anak saya akan isap rokok, betul tak? Dan saya tak isap rokok. Sebenarnya anak saya tak isap rokok. Ya? Kalau tuan-tuan isap rokok, tuan-tuan kata, nak, jangan isap rokok. Anak tanya balik, habis pak isap rokok? Pak jawab, aku dah tua nak mampus, tak apa. Pasal tua tu lah yang mati isap rokok.
Anak-anak yang berbakti, yang baik, anak-anak yang tahu mengenang jasa mak ayah, tu syarat yang ketiga. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, yang pertama isteri salihah, yang kedua anak-anak yang berbakti, yang ketiga kawan rakan yang baik-baik, yang keempat wa an yakuna rizquhu min baladi, rezekinya dari negerinya sendiri. Kata setengah ulama, maksud dia rezeki yang halal, rezeki yang halal. Biar satu sen yang kita dapat biar halal. Apa guna beribu-ribu, berbilion-bilion kita dapat tapi tak halal. Hanya cakap pasal rasuah. Kalau dulu rasuah mungkin ratus ribu, sekarang rasuah bukan ratus ribu lagi dah. Apa? Boleh senang tak kat orang ni? Boleh bahagia tak orang yang tak agak lah? Tak nak bahagia. Baik, kadang-kadang kita ada 4 perkara ini. Isteri salihah, suami pun kena salih lah. Tapi kalau isteri salihah, suami tak salih, isteri salihah, suami sembahyang pun tidak, tak ada guna juga. Apa arti sekuntum bunga bagi seekor monyet yang ganas? Kalau nak isteri yang salihah, suami pun kena salih. Tapi kalau isteri salihah, suami tak salih, suami penagih dada, bahagiakah rumah tangga? Tak bahagia. Lepas tu Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, ma razaqallahu ibni Adam ba'da taqwallaha azza wa jal khairun min imra'atin salihah. Tidak ada satu kurniaan, tidak ada satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang suami yang bertakwa kepada Allah, dia sendiri bertakwa kepada Allah, sesuatu yang lebih baik daripada seorang isteri yang salihah. Suami soleh, isteri salihah. Allahu Akbar. Betul. Bahagia rumah tangga. Habis. Kalau begitu, kadang-kadang ada 4 perkara ini di rumah tak bahagia juga. Pasal apa? Ya, yang cakap tadi. 2 punca menyebabkan krisis rumah tangga. Kadang-kadang ada 4 perkara tapi dilanda krisis sebab 2 perkara tadi. Apa dia? Ego. Yang kedua, jahil. Jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Baik, malam ini kalau tuan-tuan nak bahagia rumah tangga tuan-tuan, 4 perkara tadi pertama sekali. Pastikan tuan-tuan orang soleh, isteri tuan-tuan salihah, didik anak-anak jadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang tanggung jasa. Yang ketiga, kawan rakan yang baik-baik. Jangan berkawan orang jahat. Jangan cari kawan yang baik-baik. Dan yang keempat, pastikan rezeki yang halal. Jangan cari duit yang haram. Jangan tikam meko. Jangan berjudi. Jangan rasuah. Jangan merompak. Jangan menyamun. Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di kalangan kamu secara batil. Baik, sekarang kita nak cakap tentang peranan dan tanggungjawab. Cukup 4 perkara tadi ditambah dengan peranan dan tanggungjawab. Saya yakin rumah tangga tuan akan bahagia. Kasal macam nanti. Apa dia? Apa dia peranan? Apa tanggungjawab? Oleh kerana suami ada peranan, isteri ada peranan. Baik, saya cakap peranan isteri dulu sebelum cakap peranan suami. Ni nak bagi rumah tangga ni, nak bagi tonik, nak bagi resipi, nak bagi rumah tangga. Apa peranan seorang isteri dalam rumah tangga? Kata ulama, isteri ada 2 peranan. Tak payah banyak lah, tak payah banyak walaupun ulama dalam kitab sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak. Tapi saya nak simpulkan peranan isteri 2 perkara saja dalam sebuah rumah tangga. Apa dia? Yang pertama, isteri kena taat suami. Yang kedua, hormat suami. Cukup, habis. Tak lebih pada itu. Yang pertama, taat suami. Yang kedua, hormat suami. Itu peranan isteri. Tak lebih pada itu. Taat apa dia? Taat apa dia? Kalau tanya isteri-isteri, taat suami? Taat, saya tak bohong.
Saya kata bohong je. Berapa ramai ni isteri-isteri tak taat suami. Buktinya belum tidak. Apa dia taat? Kata ulama di bawah taat ada 3 perkara. Dan tengok isteri tuan-tuan taat apa tu tidak. Yang pertama, buat apa yang suami suruh. Apa yang suami suruh mesti buat, selagi perintah itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Contoh, suami gatai belakang suruh gaul. Contoh dia gatai belakang, tuan-tuan, bukan dia gaul sendiri. Suruhlah suami gaul. Minta tolong isteri gaul belakang. Tiba-tiba isteri jawab, alah orang tua ni gatai belakang pun nak suruh orang gaul. Tu di dinding tak ada paku, sental sendiri. Contoh. Taat tak? Taat tak? Buat apa yang suami suruh, walaupun terpaksa gaul belakang suami. Tu satu. Buat apa yang suami suruh, jangan cakap banyak. Ada berlaku tak dalam rumah tangga kita? Kadang-kadang suruh dia lawannya kita. Kita suruh dia buat untuk kita, dia suruh kita buat untuk dia. Ada berlaku tak? Satu. Buat apa yang suami suruh, tak kira apa. Yang penting selagi suruhan itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, yang kedua, dalam pengertian taat, jangan buat apa yang suami tidak suka. Jangan buat apa yang suami tak suka. Ni datang dengan ceramah ni, suami suka tak? Ada minta izin tak? Suami bagi tak? Suami mari tak? Jawab tak? Kadang-kadang ada orang nak bagi ceramah pada bergaduh suami dulu. Suami tak bagi mari. Dia nak mari juga, suami cakap tak payah. Malam Datuk Asendin kata dia. Bergaduh tak? Jangan buat apa yang suami tak suka. Walaupun nak pergi dekat ceramah. Kalau suami tak bagi, buat macam mana? Yang kau pergi pilih suami macam tu buat apa? Inilah tuan-tuan, inilah. Sebab tu bila nak kahwin dulu lagi Nabi dah pesan dah. Bila nak kahwin Nabi kata fadfar bizatid din taribat yadak. Nak kahwin pilihlah pasangan-pasangan yang beragama, pasti menguntungkan kamu. Nabi cakap, bukan saya cakap. Pilih agama. Perempuan mencari laki beragama, laki perempuan beragama. Tapi hari ini mana nak cari beragama? Asal lawa sikit saja, handsome sikit saja, dah okeylah. Tuan-tuan, itu dua. Jangan buat apa yang suami tak suka. Dan yang ketiga, tunai apa yang suami minta. Tunaikan apabila suami minta. Minta apa? Minta satu tu aja. Minta duit jangan bagi. Itu hak kita. Yang dia minta satu tu saja. Biasa dia minta malam-malam, tak minta siang-siang. Faham tak? Tak faham? Orang tua-tua tak faham juga. Bila dia minta tunaikan lah. Ini minta tak bagi, marah pula. La ilaha illallah. Silap-silap dia pakai baju dia keluar mana pergi. Bila dia minta tak bagi, suami pakai t-shirt, pakai seluar, dia keluar mana pergi. Tak tahulah. Itu bahaya tu. Kena minta tunaikan. Seorang isteri pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang isteri, apakah peranan dan tanggungjawab saya terhadap suami saya? Tu soalan. Tu tajuk malam ni. Seorang perempuan tanya, apakah tanggungjawab saya terhadap suami? Kalau tanya saya 1 jam saya nak jawab. Dia tanya Nabi jawab ringkas. Apa Nabi jawab? Tunaikan kemahuan suamimu walaupun kamu berada di atas belakang kenderaan. Walau kunti ala zahri qatak, kata Nabi. Betul. Nabi kata tunaikan kemahuan suamimu walaupun kamu berada atas belakang kenderaan. Kenderaan masa itu apa dia? Masa Nabi kenderaan apa dia? Unta.
Belakang unta macam mana? Bukan macam belakang kabau. Dia syukur boleh naik. Belakang unta macam gunung jerai tu. Tengah-tengah naik unta, tiba-tiba suami nak. Macam mana? Tu Nabi cakap, bukan saya cakap. Tengah naik unta, suami nak. Walaupun yang bertanya isteri, Nabi jawab untuk isteri, tapi serampang 3 mata. Nabi jawab untuk suami, bukan untuk isteri. Tak kalah tengah naik unta penat juga. Betul lah. Ini tengah naik unta penat juga. La ilaha illallah. Sekarang tak naik unta, sekarang naik Toyota. Sepupu unta tu lu. Mentang-mentang bawa Toyota Vios, bawa bini sebelah, dapat pula highway utara selatan. Tengah-tengah pecut, emergency brake. Dekat mana? Dekat Sembarang Jaya. Bini saya break, apa bang? Mati berapa? Aku nak. Tak kalah dalam kereta tengah highway benak juga. Fikirlah. Betul lah suami boleh nak, tapi fikir. Ini serampang 3 mata. Nabi kata tunaikan kemauan suamimu walaupun kamu atas belakang kenderaan. Fikirlah suami, tak kalah datang dan nak unta benak juga. Tak kalah tengah-tengah bawa kereta atas kereta di highway benak juga. Fikirlah. Itu maksud dia. Tapi dia minta kena tunai. Kalau atas belakang unta pun kena tunai. Aku di rumah itu, tapi duduk bergaduh, itulah puncanya. Yang suami jadi jahat, itulah puncanya. Betul tak? Yes. Tu 3 dari segi taat. Pertama, buat apa yang suami suruh. Yang kedua, jangan buat apa yang suami tak suka. Yang ketiga, tunai apabila suami minta. Habis, itu taat. Baru taat. Yang kedua, hormat. Apa dia hormat? Isteri kena hormat suami. Tak kira siapa suami itu. Kuruskah dia? Hitam metelikkah dia? Buruh kasarkah dia? Yang penting dia suami. Sebab Allah sebut di awal surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami adalah ketua. Kena anggap suami adalah ketua yang perlu ditaati dan dihormati. Tadi taat katakan. Sekarang kena hormat suami. Macam mana nak hormat suami? Tuan-tuan, macam mana nak hormat suami? Ulama kata hormat dalam 2 bahagian. Hormat dalam 2 bahagian. 2 perkara. Yang pertama, hormat di segi perbuatan. Yang kedua, hormat di segi perkataan. Itu saya ulang lagi. Isteri kena hormat suami yang tak mesti perbuatan. Apa yang tak nak buat dengan suami mesti ada unsur-unsur hormat. Yang kedua segi perkataan. Okay, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Saya nak berhenti sekejap, nak rehat sekejap. Nak ini ada sikit iklan penaja. Kita berhenti rehat sekejap. Ini ada iklan penaja. Apa dia? Minta saya umumkan untuk kutipan dana pembangunan surah Al-Hanan, di mana surah Al-Hanan memerlukan dana untuk menyiapkan pembangunan surau ini. Masih lagi memerlukan dana sebab surau belum siap. Maka dengan ini saya merasmikan pungutan dana malam ini untuk pembangunan surau Al-Hanan. Dan kita minta petugas-petugas, ya, petugas-petugas boleh sediakan tabung untuk tersebut. Jadi saya merasmikan kutipan dana untuk pembangunan surau Al-Hanan. Alhamdulillah. Habis. Baik. Balik tajuk tadi. Kalau saya kata hormat isteri kepada suami, yang pertama hormat dari segi perbuatan. Apa yang kita nak buat dengan suami yang melibatkan perbuatan, nak bagi barang dekat dia, hulur elok-elok. Kalau suami minta bantal, contoh minta bantal, tolong ambil bantal kejap. Dia pergi ambil bantal, mencampak yang mana bantal dia, dia campak, campak. Itu mana biadab, tak hormat suami. Campak bantal tu pun suami nak makan,
hidang elok-elok, layan elok-elok. Cuba tengok Aisyah. Aisyah bila Nabi nak makan, dia tak makan bersama Nabi. Dia setia melayan Nabi sampai habis makan. Cuma pernah berlaku satu ketika bila Aisyah masak, Aisyah hidang, tiba-tiba Nabi makan-makan terasa masin. Terasa masin. Nabi tak tegur Aisyah. Cuma Nabi kata, Aisyah, mari makan bersama. Aisyah tu tak apa, Rasulullah, makanlah, saya nak layan Rasulullah. Dah, marilah makan sekali. Nabi paksa Aisyah makan sekali. Akhir sekali Aisyah pun makan. Nabi berhulu kuah sup dia buat tadi. Aisyah cara-cara sup termasin. Termasin Rasulullah. Dah maaflah. Di sini dia terasa masin. Nabi tak marah dia. Kalau kita bini masak sup masin, kalau tak mangkuk masuk habis berterabur. Cuba tengok tuan-tuan. Hari pertama apa dia? Hormat di segi perbuatan, layan suami. Hukum asal. Harga Nabi kata apa? Qala Rasul, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku ni boleh memerintahkan seseorang supaya sujud kepada seseorang, sudah pasti aku akan perintahkan semua isteri sujud kepada suami. Tu kata Nabi. Di mana boleh manusia sujud pada manusia? Dalam perkat itu Islam nak isteri hormat suami. Itu hormat dari segi perbuatan. Baik, hukum kata kalau rumah kita luas, inilah rumah kita misalnya. Sana pintu, sini suami, sana dapur. Kalau suami duduk sini menghadap sana, seluar-luar ruang ni tak dibenarkan isteri lintas depan. Itu asal hukum. Saya ulang lagi sekali. Ditakdir lelaki dapur sini, suami duduk sini. Seluar-luar ruang ini tak nak ke isteri melintas depan suami. Itu hukum. Hormat suami. Tapi ulama-ulama akan boleh keluar bilik lah. Maka kata Allah boleh lintas, tapi minta izin. Nanti yang kita cakap minta laluan sikit. Ada berlaku tak? Itu hormat buat Allah. Kalau inilah berlaku, hebat. Dan yang kedua, hormat di segi perkataan. Macam mana nak hormat suami segi perkataan? Ada 3 perkara. Pertama, gaya bahasa pertuturan. Gaya bahasa. Isteri-isteri bila bercakap dengan suami, dia panggil apa suami? Dia panggil apa? Tuan-tuan, isteri tuan panggil tuan apa? Abangnya. Kalau abang tak apa lah, panggil abang dah. Ini nak ditambah lagi, Abang Bon. Nama rumah yang panggil Abang Bon tu pasal apa? Pasal suami perut buncit. Abang Bon, cik sebelahan. Itu menghina suami tu. Dah biadab. Mana Islam tak benar isteri panggil nama suami. Panggil nama pun tak boleh. Mana pernah berlaku isteri Nabi panggil Nabi Muhammad? Ada tak? Tak ada. Isteri Nabi tak pernah panggil Nabi itu Muhammad. Bang Mat pun orang tak panggil. Sebab dia bukan orang Melayu. Dia panggil Bang Mat tu orang Melayu. Panggil abang sudah. Yang Mat buat apa? Tapi orang kita ni, ya Allah, dia gelar suami macam-macam. Ada berlaku tak? Bila suami tu gemuk sikit, dia panggil apa? Doraemon. Doraemon. Ya suami tu menyahut, betul, la ilaha illallah. Yang ini pula suami kurus kering, dia panggil apa? Popeye. Yang suami tu menyahut, la ilaha illallah. Tak hormat langsung. Ada berlaku tak? Panggil nama, panggil gelaran, engkau aku. Ada berlaku tak? Itu isteri tak hormat suami. Jangan guna bahasa yang kasar dan biadab bila bercakap dengan suami. Itu satu, gaya bahasa. Yang kedua, nada suara. Islam tak benarkan isteri meninggi suara di hadapan suami.
ikhfidhi min sautik, rendahkan suaramu bila bercakap dengan suami. Berlaku tak macam ini? Berlaku tak? Tuan-tuan tengok dalam drama, dalam elan-elan, tak hormat langsung suami. Yang pertama gaya bahasa, yang kedua nada suara, yang tiga dalam keadaan tertentu bilangan dan jumlah perkataan diambil kira. Isteri tak dibenarkan bercakap banyak di hadapan suami. Kalau boleh jumlah perkataan isteri jangan melebihi jumlah perkataan suami. Tapi hari ini Masya Allah, tengok media-media masa mengajar kita macam mana isteri yang biadab. Macam baru-baru ni Elan keluar, dia kata apa? Mahbama. Dia tanya mana pergi seremah, 3 perkataan aja. Oh bini jawab, oh baru lagi gini melakukan seremah. Oh mak abang kamu dah lagi. Nyah. Suami tanya 3 perkataan, dia jawab belah-belah perkataan. Itu dah biadab, tak hormat suami. Dah faham tuan eh? Itu hormat pada perkataan. Cakap jangan banyak. Siapa cakap banyak jadi joyah. Joyah dia cakap banyak. Maknanya hormat perkataan 3. Pertama gaya bahasa, yang kedua nada suara, yang 3 jumlah perkataan. Cukup 3 ini, isteri dianggap hormat suami. Jadi tanggungjawab isteri ringannya 2 aja. Yang pertama taat, yang kedua hormat. Habis. Kalau ini berlakulah tuan-tuan, Allahu Akbar ya. Cuma dalam banyak-banyak hal dia tersentuh langsung soal masak, soal membasuh. Kita buka mana kitab, tak ada. Dia tak kata tugas isteri itu, tanggungjawab isteri itu memasak, tak ada. Dia tak kata tanggungjawab isteri itu membasuh, tak ada. Habis kalau gitu, memasak, basuh tugas siapa? Tugas siapa? Tak ada tugas siapa. Cuma ulama kata biasanya siapa yang duduk di rumah dia lah kena buat. Memasak, membasuh. Kalau Islam kata, Allah kata, Rasul kata membasuh tanggungjawab isteri, tiba-tiba dia pakai washing machine, berdosa dia. Kalau Islam kata memasak tanggungjawab isteri, tiba-tiba dia pakai baby suruh masak, berdosa isteri. Betul dia kata masak basuh bukan tanggungjawab siapa. Siapa yang duduk di rumah dia kena buat lah. Isteri pergi kerja, suami pergi kerja, isteri di rumah dia lah kena buat. Tiba-tiba isteri pergi kerja, suami menongkol di rumah, dia lah kena buat. Dia tak kata tanggungjawab siapa. Habis, selesai tanggungjawab isteri. Apa dia? 2 saja. Pertama, taat suami. Ada 3, buat apa yang disuruh, jangan buat apa dia tak suka. Tunai apa dia minta, itu taat. Yang kedua hormat, hormat segi perbuatan, hormat segi perkataan. Hormat perkataan ada 3. Gaya bahasa, jangan guna bahasa yang biadab bila bercakap dengan suami. Guna bahasa yang sopan, bahasa yang lembut, bahasa yang halus bila bercakap dengan suami. Yang kedua, nada suara, jangan tengking, jangan cekah, jangan, tak dibenarkan. Dan yang 3, jumlah perkataan, jangan cakap banyak dengan suami. Cukup, habis, selesai tanggungjawab isteri. Suami pula, apa tanggungjawab suami? Kalau isteri itu 2, suami 3 aja. Tanggungjawab suami 3 aja. Tak sebut banyak-banyak. Kalau tuan-tuan tak bahagia rumah tuan-tuan, nak tengok tuan-tuan buat tak buat. Yang pertama sekali ialah tanggungjawab dari segi material, tanggungjawab yang melibatkan keuangan. Nak belanja rumah tangga, apa yang rumah nak, bini nak, anak-anak nak, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa? Suami. Buka Quran ayat 34 surah An-Nisa. Buka Quran ayat 34 surah An-Nisa. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Lelaki, yakni suami, adalah ketua yang bertanggungjawab kata isteri
Oleh kerana Allah lebihkan kaum lelaki ke atas kaum perempuan dengan beberapa kelebihan, dan oleh kerana Allah mewajibkan kaum lelaki suami membelanjakan sebahagian hartanya. Ayat ini jelas. Tuan-tuan, ayat 34 surah An-Nisa. Jadi perempuan kalau ada suami bakhil bin kedekut, balikkan baca ayat depan dia. Tanggungjawab material artinya apa yang isteri nak, apa yang rumah nak, apa yang anak nak, tanggungjawab siapa? Suami. Jangan persoalkan isteri itu siapa. Kaya ke isteri itu, duit banyak ke isteri itu, gaji besar ke isteri itu, jangan soal. Tapi tanggungjawab tetap tanggungjawab suami. Tapi kalau tak jahit tu dah kan dia tekak gaduh tu. Bakhil bin kedekut, ya Allah. Banyak satu dua mengatakan suami bakhil bin kedekut. Tak bagi duit dekat bini. Kalau ikut tafsir Gharaibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsir ayat ini, apa kata Syekh Naisaburi? Min dalam ayat ini, min wa bima anfaqu min amwali, min apa? Kata Syekh Naisaburi, min taba'ud. Apa dia min taba'ud? Min setengah. Maknanya suami diwajibkan mengeluarkan, membelanjakan setengah pendapatan dia untuk rumah dia. Tuan, telah faham betul-betul Quran. Maknanya setengah dia kena keluar duit dia. Kalau gaji dia 1,000 sebulan, berapa kena bagi kat isteri dan rumah dia? Berapa? 500. Kalau gaji 10,000 sebulan, berapa kena bagi? 5,000. Kalau gaji 50,000 sebulan, berapa kena bagi? 25,000. Itu ikut hukum. Tapi yang berlaku ni bakhil bin kedekut, ya Allah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dulu pernah satu ketika dulu timbul isu diperdebatkan di dada-dada akhbar. Apa isu dia? Isu dia, kalau isteri tak bekerja, duduk di rumah, perlukah isteri itu dibayar gaji? Mungkin tuan-tuan masih ingat dulu. Jadi isu diperdebatkan di dada-dada akhbar, keluar dalam forum-forum akhbar, macam-macam pendapat. Perlukah isteri dibayar gaji? Dah bertekak, dah bergaduh, dah keluar apa? Lama-lama orang tanya saya, Ustaz minta pendapat. Pendapat apa? Ni yang isu diperdebatkan. Apa dia? Perlukah isteri dibayar gaji? Saya kata, mana ada isu? Apa isunya? Yang isunya perlukah isteri dibayar gaji? Saya kata itu tak timbul, itu bukan isu. Sebagai seorang suami, setengah pendapatan dia kena serah pada bini. Mana isu gaji lagi? Tak timbul isu gaji. Yang penting setengah pendapatan suami serah pada isteri. Itu Quran sebutkan, saya kata. Itu tanggungjawab. Kalau semua suami macam ni, ada masalah tak? Yang masalah aja bakhil bin kedekut. Lepas tu saya walafak cakap terang-terang, tuan-tuan. Sejak berapa sekian lama dah, pendapatan saya semua serah pada bini saya. Bukan saya takut bini, tidak. Nanti Ustaz ada takut bini, duit dia bagi bini semua. Tak, saya kata saya tak perlu duit. Pendapatan saya semua serah pada bini saya. Sebab gaji saya, pension saya masuk akaun saya. Itu dia tak usik. Pendapatan biasa, pergi ceramah ke itu ke ini, debat. Nah, semua pada isteri saya. Bagi ceramah, orang bagi envelope, dapat envelope balik, nah, ambil. Serah semua. Sebab saya tak perlu duit. Dan yang kedua, saya tahu yang nak jaga rumah siapa dia, nak bayar bil api siapa dia, nak bayar bil air siapa dia, nak beli gas siapa dia, nak beli gula siapa dia. Itu semua kerja dia. Bagi duit dekat dia. Itu saya cakap terang, walafak. Semua apa saya dapat. Cuma ada baiknya, besok dia report lah, abang malam tadi sekian banyak. Okey, alhamdulillah. Dia kadang-kadang pernah, tuan-tuan, saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Mengata berdosa, cerita tak berdosa. Saya pernah sekali nak pergi ceramah, tuan-tuan. Nak pergi forum.
Forum ni biasa 3 orang kan. Kalau ceramah seorang, forum 3 orang. Pihak pengajar bagi tahu dah. Ustaz, malam ni forum anjuran kami akan bayar setiap ahli panel RM1,000. Dalam Kuala Lumpur je, padahal ya, RM1,000 semua. Okey, apa? Tak kisahlah. Kau ada bagi RM1,000 ke, RM10,000 ke, nak bagi RM5 ke, RM10 ke, tak kisah. Itu rezeki. Okey. Lepas habis forum, Pak Imam yang diwakilkan dari pihak penganjur, ni blok bagi suara satu. Tak apalah, saya balik rumah, nah isteri saya tak ambil, saya semua serah pada bini saya. Besok pagi dia kata, abang, malam tadi RM900, malam tadi RM900. Saya kata, no, RM1,000 dah, RM900 dah, RM1,900 kata dia. Dah bertekak saya bini saya pula. Saya kata, orang beritahu saya berapa? RM1,000 dah, yang saya terima RM900. Sudah. Telefon penganjur, berapa kau bayar? RM1,000. Habis saya pun RM900. Rupanya Pak Imam yang terima blok, dia buka dia tol 100. Minta maaf lah, bukan nak mengata, nak cerita. Pak Imam boleh buka enblok tol 100. Satu enblok 100, 3 enblok 300 dia ambil. Tanya semua ahli panel 900, betul 900. Nasib baiklah moderator forum tu kawan imam tu. Dia bertelefon imam, berapa kau bayar? Imam tanya balik, berapa ustaz terima? 900, sepatut 1,000. Silap kira dah kata dia. Silap kira macam mana kau buka enblok orang berapa? Akhirnya suruh Tuan Haji Tok Siap hantar balik 100 tamak. Malu orang. Jadi yang cerita tuan-tuan, saya punya pendapatan saya tak ambil. Terserah pada isteri saya. Saya yakin dia beramanah, dia pandai jaga duit. Cuma baiknya kadang-kadang bila dah banyak sangat, dapat 1,000 serah, dapat 2,000 serah, dapat 3,000 serah, sampai berminggu-minggu dia kata, abang, ni banyak sangat cash ni, biarlah masuk bank setengah. Dia berserahlah 10,000 ke 15,000 ke, saya pergi masuk bank, dia hak saya. Itu isteri saya. Isteri tuan-tuan macam tu saja. Tak tahu lah, itu saya. Yang penting tanggungjawab keuangan. Saya tak tahu. Yang saya tahu, apa yang rumah nak, apa yang anak nak, isteri saya. Nak bayar bil api, bayar bil air, nak bayar bil listrik, bayar apa, anak-anak nak, semua rumah nak beli gas, beli gula, semua tu kerja dia. Saya tak tahu. Agak tuan-tuan boleh buat macam ni, agak boleh buat. Boleh. Yang jadi masalahnya bakhil bin berkut. Ini yang masalah ni. Sebab tu Allah kata, bukan saya kata. Yang pertama, tanggungjawab keuangan. Apa yang isteri nak, apa yang rumah tangga nak, apa yang anak-anak nak, semua tanggungjawab siapa? Suami. Dia bila dah serah semua pada isteri, tanggungjawab dia lah. Saya tak tahu. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah rumah tangga. Baik, satu. Itu tanggungjawab material. Tolong tuan-tuan ya, jangan persoalkan isteri duit banyak ataupun tidak. Sehingga ulama-ulama kata, suami tak berhak masuk campur tangan urusan keuangan isteri dia. Tu kata ulama. Suami tak berhak masuk campur tangan urusan keuangan dia. Tu hak dia, tu duit dia. Terlalu kacau. Habis isteri pula ada berapa duit banyak ni? Simpan lah. Habis simpan buat apa? Dia tak banyak esok pergi Mekah. Habis pergi Mekah, kalau suami tak bagi, pergi macam mana? Itu pulang lah. Yang penting, tanggungjawab material, tanggungjawab suami. Jangan cakap banyak, habis cerita. Dia boleh faham? Lepas ni tuan-tuan, apa dah faham tak? Nak jelas lagi, tuan-tuan buka kitab fiqh Matla' al-Badrain. Tuan-tuan buka kitab fiqh Melayu yang kecil tu, Matla' al-Badrain, buka di bawah tajuk nafkah ataupun infak. Buka kitab ni. Disebut detail apa yang isteri nak, apa yang anak nak, apa yang rumah nak. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Sampai disebut dalam kitab tu. Jika sekiranya seorang isteri itu pakai sanggul dan dia pakai cucuk sanggul, maka cucuk sanggul suami kena belikan. Kalau isteri pakai beruh gigi suami kena belikan.
Tapi selama ini beruh gigi siapa beli? Dia beli sendiri. Dia beli sendiri. Allahu Akbar. Sampai kitab fiqh kata apa? Di akhir sekali itu, jika sekiranya seorang isteri itu pakai sarwal. Tu dia sebut lagi kitab fiqh. Jika isteri itu pakai sarwal. Tahu sarwal apa dia? Sarwal itu bahasa Arab. Tapi dia tak terjemah bahasa Melayu. Orang Kedah dia sebut bahasa Melayu, dia panggil serwai. Orang Kedah panggil serwai. Tahu serwai apa dia? Tahu serwai apa dia? Kata orang lama-lama orang Kedah. Apa makna serwai? Serwal, seluar dalam yang pakai tali jerot. Itu sarwal. Orang Kedah panggil serwai. Tak tahu orang Kedah. Serwai lah. Seluar dalam pakai pakai jerot ikat. Itu serwal. Dalam kitab fiqh sebut tu, jika isterinya pakai sarwal, tiba-tiba tali sarwalnya putus, maka suami dipertanggungjawabkan cari tali lain ganti. Sebut kitab fiqh. Tali sarwal pun tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa? Suami. Kalau tali tanggungjawab suami, kalau sarwal tu, ini zakot kitab fiqh sebut. Itu maknanya apa yang isteri nak, apa yang anak nak, apa yang rumah tangga nak, tanggungjawab siapa? Suami. Yang duk bergaduh macam bakhil bin kedekut inilah. Ada duit tak nak bagi. Itu pertama, tanggungjawab material. Yang kedua, tanggungjawab fizikal. Tanggungjawab fizikal yang melibat batang tubuh. Ulama kata di bawah fizikal ada 3. Apa dia? Kesihatan, keselamatan, kehormatan. Tu tanggungjawab suami. Yang melibat batang tubuh dia, pertama kesihatan, pastikan dia sihat. Kalau dia sakit, bawa jumpa doktor. Kalau kita doktor, rawat sendiri. Itu tanggungjawab. Ini bila suami sakit, doa bagi mati cepat nak kahwin lain. La ilaha illallah. Tak bertanggungjawab suruh. Kesihatan. Yang kedua, keselamatan. Pastikan dia selamat. Jangan ada orang yang gugatkan keselamatan dia. Dan malangnya hari ini, suami yang mencederakan isteri, lanyak bini, pukul bini, ada berlaku tak? Di mana tanggungjawabnya? Tuan-tuan, yang pertama kesihatan, pastikan isteri itu selamat, sihat. Yang kedua keselamatan, pastikan isteri itu selamat. Jangan ada orang ganggu, jangan ada orang rusik dia. Ini kita pula yang mencederakan dia. La ilaha illallah. Di manakah peranan seorang suami? Dan yang ketiga, di segi kehormatan. Ingat, isteri kita adalah amanah Allah. Kehormatan dia hanya untuk kita sahaja. Ingat, pastikan isteri kita menjaga kehormatannya. Ini tanggungjawab suami. Kesihatan, keselamatan, kehormatan. Habis. Kalau gitu, yang pertama tanggungjawab material, selesai. Yang kedua tanggungjawab fizikal, selesai. Yang ketiga tanggungjawab spiritual, kerohanian. Macam mana bentuk isteri jadi isteri yang salihah. Nak didik isteri jadi isteri yang salihah. Nak ajar dia, nak bimbing dia, nak asuh dia. Ada buat tak? Ada buat tak? Kalau ini terlaksana, tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa cakap lagi? Isteri bertanggungjawab, dia taat suami, hormat suami. Suami pula bertanggungjawab di segi material, okey, tak ada masalah. Di segi fizikal, tak ada masalah. Di segi spiritual, tak ada masalah. Bahagia tak rumah tangga? Bahagia tak? Oh, kalau tak bahagia lagi, tak tahulah saya. Jadi itulah, tuan-tuan, kita cakap keluarga bahagia. Bila ini terlaksana, maka bahagialah. Bila keluarga bahagia, itulah keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dunia dan akhirat. Tuan-tuan, sampai situ ulama-ulama bercakap. Tuan-tuan balik kan, tenunglah, renunglah. Isteri kembali renung tengok. Apakah selama ni aku laksana tugas aku? Hormatkah aku pada suami? Taatkah aku pada suami? Suami fikir balik. Oh, tanggungjawab aku 3. Yang pertama segi material. Tanggungjawabkah aku? Fikir sendiri, saya tak tahu, tuan-tuan. Dari segi material, tuan-tuan macam mana? Yang kedua melibatkan fizikal, apa yang aku buat?
Fizikal 3, pastikan isteri sihat, pastikan isteri selamat, pastikan kehormatan isteri. Apa tu? Yang ketiganya segi spiritual. Nak bentuk isteri jadi isteri yang salihah. Nak bentuk isteri jadi isteri yang hormat pada suami, taat pada suami. Kalau ini tercapai, maka dia katakan rumah tangga yang bahagia. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, itulah dikatakan keluarga bahagia, mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, apa cakap lagi dah? Nah, oleh itu sampai sini saya berhenti dan masuk sesi yang kedua, sesi soal jawab. Kalau ada soalan. Nah, kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Bila jangan tanya, kita boleh balik cepat. Kalau bagaimana tuan-tuan, saya bagi peluang sedikit, mengajar seperti awal sikit. Kalau ada soalan, ya silakan. Kalau ada soalan, sama ada tulisan lisan maupun tulisan. Ya, ada soalan? Ya, silakan. Allah tak dengar lah. Tak, saya tak dengar sini depan, memang tak dengar. Di depan sikit tak? Atau bagi mic? Ada mic tak? Mic tak ada. Ya. Oh, seorang isteri bapa dia meninggal, jadi dia nak balik ziarah bapa dia, perlu minta izin tak? Itu soalan ya. Bagus, terima kasih. Dia di segi hukum, seorang isteri tidak boleh keluar rumahnya melainkan dengan izin suami. Dia tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami. Bila dia keluar rumah dia tanpa izin suami, tanpa pengetahuan suami, itu dinamakan isteri yang nusyus. Nusyus salah. Melainkan kalau suami dah beritahu siang-siang, kalau ada urusan musak kena keluar lah. Saya tak kisah. Ada tak macam itu? Ada. Tapi sekarang tak masalah, telefon dah ada. Suami tak ada, mak meninggal, telefon, abang mak meninggal, saya balik tak? Tak bagi balik. Tak bagi. Tuan-tuan, dalam perintah dan izin suami ini, satu kaedah ulama guna pakai, satu hadis apa kata Nabi, kata qala Rasul, la tamna'u nisa'akumul masajid. Itu hadis. Bila isteri minta izin nak ke masjid, misalnya masjid buat apa? Dia dengar kuliah ke, nak pergi sembahyang berjamaah ke, dia minta izin, jangan halang. Maknanya kalau isteri minta izin ke arah kebaikan, suami jangan halang. Itu kaedah dia. Kaedah hadis yang mengatakan la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan kamu halang bila isteri minta izin untuk ke masjid. Maknanya ulama perluaskan mafhum dia. Kalau isteri minta izin, bang malam ni ada ceramah di masjid, saya nak pergi masjid dengan ceramah, nak izin tak? Nabi kata jangan halang. Nak izin tak? Izinlah. Maka samalah, abang mak saya meninggal, balik ziarah mak, boleh tak? Tak izin. Tak boleh, aku tak izinkan. Suami pernah mak macam ni, sampai mati pun tak benar isteri berziarah mak dia. La ilaha illallah. Isteri kena minta izin. Tapi bila minta izin, suami kena izinkan. Melainkan kalau isteri minta izin nak pergi disko, bang mana nak pergi disko, boleh izin tak? Ha, itu aku tak izin. Tapi dia minta pada tempat baik, takkan tak izin pun. Tapi ada berlaku. Isteri minta izin nak balik ziarah mak, aku tak benar kau balik ziarah mak kau. Kau keluar dari mana, jatuh talak satu. La ilaha illallah. Suami apa nama ni? Suami apa nama ni? Ada berlaku tak? Ada. Isteri minta izin nak bagi balik ziarah mak sakit, ayah sakit. Aku tak benar kau balik. Kau keluar dari rumah ni, jatuh talak satu. La ilaha illallah. Punya zalim suami. Suami apa nama ni? Ada berlaku tu punca bergaduhan rumah tangga. Nak bahagia tak macam ni? Atau kaedah Nabi kata jangan halang. Kalau isteri minta nak pergi kebaikan, nak pergi masjid dengan ceramah, nak balik ziarah nak mak, nak balik tengok ayah sakit, nak pergi kenuri, takkan tak bagi kot. Jadi itu kaedah dia. Tak sepatut suami
melarang. Tapi isteri kena minta izin. Keluar tanpa izin, itu nusyuz namanya. Lepas tu kalau berlaku kes mahkamah, isteri keluar rumah tanpa izin, pergi report qadi, tuan qadi, isteri saya nusyuz. Apa nusyuz? Keluar rumah tanpa izin saya. Jadi kes mahkamah. Boleh faham ya? Allahu a'lam. Habis. Ada lagi soalan? Ya, silakan. Kuat sikit. Waalaikumsalam. Macam mana? Pengaruh apa? Pengaruh handphone. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak komen, saya nak tegur sikit lah dia. Sebab saya dengar saudara kata Assalamualaikum Ta'ala. Dalam salam tidak ada perkataan Ta'ala. Juga ada ulama kata siapa sebut Ta'ala, mana dia makruh tahrim, makruh yang dekat-dekat nak haram, makruh dilarang. Jangan sebut Ta'ala dalam salam. Sila rujuk kitab tafsir Gharaibul Quran Syekh Nisaburi dalam mentafsirkan ayat 69 surah An-Nisa. Ayat yang berbunyi wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam mentafsir ayat ini Syekh Nisaburi sebut, dia tulis fa inna muntahal amru fis salam an yuqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lianna hadha huwa al-waridu fit tasyaqqud. Ucapan salam yang paling lengkap, paling sempurna, dah cukup, jangan tambah. Hendaklah kamu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lianna hadha huwa al-waridu fit tasyaqqud. Inilah yang Allah syariatkan ketika mana kita baca tahiyat. Tahiyat itu Allah syariatkan. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Cuba sambung. Cuba sambung. Assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi ta'ala. Ada ta'ala tak? Tak ada. Itu yang Allah syariatkan. Tak ada ta'ala. Kita pada-pada tambah ta'ala buat apa? Okey ya? Dalam salam tidak ada ta'ala. Habis. Nak jawab soalan. Pengaruh telefon. Ulama-ulama dalam menulis masalah krisis rumah tangga, masalah an-nusyuz bainaz zawjain, berlakunya krisis rumah tangga, isteri tak hormat suami, suami tak melaksana tanggungjawab, krisis lah tu. Apa puncanya? Apa puncanya? Puncanya ada 3. Tu ulama menulis. Yang pertama, ada yang berpunca daripada suami. Suamilah yang sebab. Suamilah yang sebab hingga bakhil bin kedekut, bengis, garang, zalim, kaki dadah. Allah lah tu. Itu punca-punca suami yang menyebabkan isteri tak hormat suami. Ada berlaku tak? Ada berlaku tak? Puncanya suami. Macam mana saya hormat suami saya ustaz? Suami saya kaki pukul, silap sikit pukul, silap sikit pukul. Oh, salah siapa? Salah suami. Tu satu. Yang kedua, berpunca pada isteri. Ada isteri yang ego. Ada isteri yang tak nak hormat suami. Mentang-mentang dia lebih sikit, gaji lebih sikit, lawa sikit. Dulu tak fikir suami tak lawa, sekarang berasa suami tak lawa. Punca isteri 2. Yang 3, punca luar. Berpunca luar bukan tak kena mengenal suami, tak kena mengenal isteri. Punca luar ada 3 kata ulama. Siapa dia? Yang pertama yang paling bahaya sekali ialah campur tangan keluarga. Campur tangan keluarga. Keluarga tak ada campur tangan dalam urusan rumah tangga anak-anak kita. Biarkan dia orang. Ini bapak mak pergi duk kisahlah, gelang tak tukar-tukar. Pergi tengok sofa tak tukar-tukar. Yang dia sibuk apa? Biarlah dia orang, jangan kacau. Ini campur tangan keluarga bahaya. Yang kedua, campur tangan kawan rakan yang jahat. Kawan rakan yang jahat. Alah, tak kisah. Husband dah nak bagi pak ikut, you dia ikut husband you buat apa?
sekeh kepala kan. Ini kawalan yang jahat. Dan yang ketiga ialah media-media. Inilah soalan tadi. Surat khabar, majalah, TV, termasuk telefon, berperanan mengucap-kacirkan keluarga. Betul tak? Sebab itulah kita kena jaga. Soalan tadi saya kata memang kadang-kadang telefon ni berbahaya. Sama ada melalui telefon, call, melalui WhatsApp, kadang-kadang macam-macam. Telefon berperanan untuk memecah belahkan keluarga. Maka sebab itu kita kena awasi. Suami sebagai suami, kalau kita nampak isteri terpengaruh dengan orang luar, maka cepat-cepatlah nasihat isteri kita. Betul Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ayat 34 surah An-Nisa. Yang bermaksud, kalau kita sebagai suami, kita nampak isteri dia akan nusyus, tak mendengar cakap kita, lawan cakap kita, tak hormat kita, dah nusyus, maka suami kena bertindak segera. Itu Allah kata, bukan saya kata. Tindak macam mana? Yang pertama, fa'izuhunna, nasihatkan mereka. Nasihat, kena nasihat. Allah suruh. Fa'izuhunna, nasihatkan mereka. Tegur mereka. Tegur cara elok, tegur cara baik. Kalau nasihat tak mau dengar, nasihat tak mau terima, dia lawan balik, belah lu bersama juga, kata dia. Lain macam nama bunyinya. Maka Allah kata, maka bertindak yang kedua, iaitu wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka tempat tidur. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dalam mentafsir ayat ini dia kata apa? Maksud wahjuruhunna ialah tidak bercakap. Bukan tinggal tempat tidur. Tidur sekali, jangan bercakap. Aku dah nasihat, kau berbud aku cakap. Tapi kau tak nak dengar. Oleh sekarang aku tak mau cakap, aku diam. Berapa lama? Imam Syafi'i mengharuskan sampai 40 hari jangan bercakap dengan dia. 40 hari jangan bercakap dengan bini. Dia tanya apa buat dia jangan bercakap. Jangan tanya dia, dia tanya jangan jawab. Tengok sakit jiwa tak? Kalau ini pun tak memberi kesan, dia taklah, aku tak kisah. Tak nak cakap dengan aku, sudah aku cakap cucu tu dia. Sudah. Maka boleh bertindak yang ketiga, iaitu Allah kata wadribuhunna, pukul. Allah mengharuskan pukul. Tu buka ayat 34 surah An-Nisa. Allah mengharuskan suami memukul isteri yang nusyuz. Tapi dia pukul macam mana? Bukan ambil batang paip, batang cangkul, tak. Ulama tafsir kata wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Pukullah dengan pukulan yang tidak sekali-kali mencacat cederakan. Tapi bagi Nabi sendiri tak berminat membenarkan suami pukul isteri. Nabi tak nak kita pukul bini kita. Itu Nabi sebut dalam hadis qala Rasul, ama yastahyi ahadukum an yadriba imra'atahu kama yadribul 'abd yadribuha awalun nahar thumma yujami'uha fi akhirih. Tu Nabi kata tu. Tak malukah kamu? Tak malukah wahai suami? Siang-siang dia pukul bini macam pukul seorang hamba. Siang-siang pukul lanyak, malam-malam mengecek pula. Tak malu ke? Tu Nabi tak sedap kita pukul bini. Jadi kesimpulannya macam tadilah. Dah kita nasihat tak mau, pulau pun tak nak. Ketika itu apa Allah kata? At-talaqu marratani fa imsak tasrihu bi'atan. Habis ketika itu fikir, nak lagi tak bini ni? Nak lagi tak bini macam ini? Kalau kamu rasa tak nak, cerai dengan cara yang baik. Lepaskan cara yang baik. Aku dah nasihat, aku dah tegur, aku dah tak nak, okey? Jom, tapi kita buat tadi, kita pilih cara yang baik. Tapi kalau tak nak bercerai cara yang baik, fa imsakun ma'rufin, kekal bagi isteri dengan cara kita beri layanan bagi seorang suami, bagi hak-hak dia habis itu. Ketika itu dosa isteri suami tak tanggung lagi dah, dia tanggung sendiri. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham ya? Baik. Ini ada satu lagi soalan tulisan. Antara nafkah kepada ibu bapa dan isteri, yang manakah perlu diutamakan? Antara bapa dengan isteri.
Kalau tanya saya mana perlu utamakan, kita perlu utamakan isteri dulu. Kita perlu utamakan isteri. Hak isteri jangan sampai kurang. Hak isteri jangan sampai kurang. Nah, tiba-tiba ada kelebihan. Ayah kita ada, mak kita ada, abang kita ada, adik kita ada. Kita kena bantu. Kalau tak ada lebihan, tapi jangan sampai dengan bini duit tak bagi duit ke mak. Tak boleh dah. Kita kena beri hak isteri dulu. Hak isteri, hak rumah kita, hak anak-anak kita. Lebih itu, barulah mak ayah kita. Tapi kalau tak ada, Allah mak saya ni teruk, gaji kecil, anak-anak dah ramai, ada sekedar ambillah sikit, ambil sikit cukup lah. Sebab itu dia kata jangan sampai menjejaskan keperluan dan hak untuk isteri. Utamakan isteri dulu, dan itu barulah bagi kepada mak dan ayah. Tapi setengah-setengah orang utama mak ayah dia, bini dia, anak-anak tak bagi pun, dia kedekut dia Allah. Dengan mak dia tak kedekut pula. Kadang-kadang ada pula orang dengan mak ayah kedekut, dengan kawan-kawan tak kedekut pula. Ada macam-macam jenis manusia. Dalam hal ini saya kata pertama sekali, jangan terabai tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Itu pertama sekali. Lepas itu barulah mak dan ayah kalau ada lebihan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Oh ya, ada lagi ha, silakan. Biar bagi habis soalan. Tadi berkenaan dengan panggilan tadi ya. Ya. Sekarang memang selalu jadi trend lah. Apabila ada anak, dia dah buka panggilan ayah hang. Bila ada cucu, tuan hang. Jadi, apa hukumnya? Kalau bagi abang, sebelum sampai sudah ke pengalaman. Yang keduanya, berkenaan panggilan tadi yang tak memanggil abang, tapi panggil nama, tapi ada persetujuan, dan samanya setuju yang tu. Bolehkah? Itu saya pendapat. Ya baik, ya terima kasih. Soalnya kita kata gini ya, kalau walaupun ada persetujuan, suami membenarkan suami isteri panggil dia dengan panggilan yang tak hormat, contohnya dia panggil Doraemon, tak apalah aku terpulang ikut engkau lah, panggil apa pun. Suami kena fikirlah, takkanlah boleh panggil Doraemon suami dia. Sebab tu dia kata dalam panggilan, dalam guna hormat perkataan, yang pertama jangan ada unsur-unsur menghina. Jangan ada unsur-unsur menghina. Yang satu, jangan ada unsur-unsur melibatkan hukum. Itu ulama sebut tu. Apa dia melibatkan hukum? Seorang isteri panggil ibu pada isteri dia. Ada berlaku tak? Dia panggil ibu. Pergi dekat ibu. Takut-takut bila sebut isteri tu ibu, takut-takut termasuk hukum zihar. Kalau dia anggap isteri itu ibu dia. Sebab tu ulama tak benar suami panggil ibu kepada isteri. Sama juga isteri panggil bapa kepada ayah. Panggil ayah kepada suami, panggil ayah kepada suami. Takut-takut ada unsur-unsur tercampur. Maka sebab itu dalam panggilan kalau boleh guna satu perkataan yang ada unsur hormat. Macam cakap tadi lah. Isteri panggil abang, abang sudahlah. Terus pula abang bun lah, apa pertama lagi. La ilaha illallah. Dia abang apa lagi? Lain daripada abang bun, abang apa? Tak tahu baca-baca ada kelar. Tak boleh. Jadi kesimpulannya menggunakan perkataan ibu, ayah, ulama tak benar. Pasal apa? Takut-takut kalau suami panggil ibu kepada bini dia, takut-takut itu zihar. Dia menyamakan isteri dengan ibu dia. Bila zihar bahaya. Sebab tu jangan guna ibu, jangan guna ayah. Kalau isteri pergi ke ayah, ayah dah balik. Betul lah anak dah panggil ayah, tapi jangan ibu panggil ayah. Dia kalau sebagai ayah juga, ayah kau balik, ayah kau. Pak hang dah balik, pak hang. Bukan pak tu balik, pak hang balik, bukan pak aku. Mak hang dah balik, bukan mak aku. Itu boleh. Tapi apa tu kasar lah, bahasa kasar lah. Sebab tu tuan-tuan, romantiknya keluarga ini melibatkan pertuturan. Sebab tu Mamat Saleh tuan-tuan, bila rumah tangga mereka bercakap I love you, my darling, cuba tengok Mamat Saleh. Sebab tu rumah tangga mereka sinonim, bahagia. Kita orang Melayu yang teruk-teruk sangat ni, panggil bini tak senonoh kadang-kadang, mentang-mentang bini dia Jawa, silap sikit Jawa. Dia datang mengadu, Ustaz sakit hati Ustaz. Betul lah saya orang Jawa, tak ada silap sikit, memang orang Jawa. Silap sikit, memang orang Jawa. Sakit hati Ustaz. Ya. Itu menyakitkan hati. Itulah tuan-tuan, kita jangan melukakan bisikal dia, nak melukakan perasaan dia pun
Islam tak benarkan. Itu dalam keluarga. Sebab itulah kita dalam keluarga guna bahasa yang ada unsur-unsur hormat menghormati. Panggil abang-abang sudahlah, jangan dapat tambah lagi. Dia nak cakap-cakaplah elok. Cakaplah baik-baik. Okey, boleh faham ya? Wallahu alam. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada ya. Alhamdulillah kita boleh awal. Ini saya ulang lagi sekali ya. Pasal saya minta tadi lagi sekali ini, iaitu tentang kutipan dana pembangunan Surau Al-Hannan. Ya, tuan-tuan boleh bagi sumbangan untuk pembangunan surau kerana masih belum siap. Saya dipahamkan masih belum siap betul lagi, yang masih memerlukan sumbangan. Okey, kalau tak ada soalan, alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan balik nanti si tuan-tuan sebagai suami cuba tenung-tenunglah apakah selama ni aku bertanggungjawab atau tidak. Kalau tak bertanggungjawab, perbetulkan kesilapan kita. Isteri pula tenung-tenung diri sendiri, aku ni bertanggungjawab tak? Aku tak bertanggungjawab, perbetulkan diri sendiri, insya-Allah. Kalau isteri melaksanakan tanggungjawab dia, kalau suami melaksanakan tanggungjawab dia, tak ada masalah dalam keluarga. Selamat dan bahagia sampai ke akhir hayat. Percayalah cakap saya, wallahu alam, ini adalah satu yang Allah sendiri, Nabi sendiri gariskan. Sebab saya bercakap berpandukan Quran dan hadis. Jadi akhir sekali kita akhirnya sedikit doa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. غفر الله لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan saya serah balik kepada juruacara